Maka telah berkata musannif, memulaikan dia dengan wujud. Maka telah berkata musannif Syekh Sunusi dalam matan Umul Barahim. Mimma yajibu di Maulana Jalla wa'ala 20 sifatan wahiyal wujudu. Percakapan Syekh Sunusi dalam matan Umul Barahim. Dia nak hurai. Sebelum pada tu dia hurai daripada Bismillah lagi. Satu hingga sampai wahiyal wujudu. Karena kita ni nak hurai matan Umul Barahim. Maka telah berkata musannif Syekh Sunusi, memulaikan dia kan kitab ni, akan dia akan mimma yajibu. Dan dia akan barang yang wajib. Mimma yajibu di Maulana Jalla wa Azza 20 sifatan. 20 sifatan tu nak mula apa nanti? Dalam 20. Mana dulu aku nak mula? Memulakan dia akan 20 tu memula dengan wujud. Sebut wujud dulu. Atau dia sebut andai dulu lah. Pasal apa buat begitu? Siapa mula? Mimma yajibu lima ulana Jalla wa Azza 20 sifatan wahiyal baqa wahiyal qiyam. Sebut wujud dulu. Ada masalah tu. Wahiyal wujud. Mimma yajibu li Maulana Jalla wa Azza 20 sifatan wahiyal wujud. Siapa buat dia al-wujud? Patutnya wahiyal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ilah yang dia sebut itu. Hamba ucap pasal sebut itu dulu. Hurai. Mulaikan dia dengan al-wujud. Pasal apa? Dan iaitu 20 sifat. Iaitu 20 sifatan. Artinya iaitu wujud. Apa mana wujud? Artinya Melayu. Wujud bahasa Arab. Balik jadi Melayu. Artinya ada. Yakni satu daripada yang 20 itu wujud. Zahir. Ibarat tersegarah. Yang mula wujud dulu. Boleh faham ibarat cakapan dia punya. Ibarat itu tuturan cakapan ulama. Yang ibarat. Yakni satu daripada yang 20 itu wujud. Semua 20. Tapi pasal apa mula wujud dulu? Didahulukan. Itu ilah. Ilah itu. Didahulukan oleh musannif akan wujud. Atas lainnya, lain pada wujud. Sebut wujud dulu, hak 20 tu. Pasal apa? Kerana bahawasanya wujud seperti pokok bagi barang yang lainnya. Perdu. Tak ada perdu nak bagi dia mana batang, nak bagi dia mana cepucuk, nak bagi dia mana cabang. Kena ada perdu dulu lah. Pasal tu lah aku sebut itu. Apa itu? Dalam ilmu balaghah dia kata apa? Yuqaddimul aham summal aham. Yuqaddimul aham summal aham. Didahulukan yang mana penting kita bahas dulu. Semua yang dulu. Kemudian yang kurang sikit. Kemudian yang kurang sikit. Kemudian yang kurang sikit. Hak kurang sekali semua di belakang. Itu ikut aturan. Aturan orang yang alim. Aturan ulama. Yuqaddimul aham summal aham. Dulu yang penting kita boleh betul. Apa yang penting dulu? Nambah rumah. Jadi kita nambah rumah. Apa yang penting dulu? Apa yang itu dulu? Jadi akan nambah rumah. Kita cari tikar dulu. Beli tikar, beli apa dulu? Beli tiang dulu. Plastik dulu. Okey, ini pun begitu juga. Didahulukan urusan ni akan wujud atas lainnya. Kerana bahasanya wujud seperti pokok bagi barang yang lain. Dari kerana bahawasanya tiada sah hukum dengan tidak. Dan dengan segala barang yang kemudian daripada tidak tak sah
melainkan istisna daripada tak sah. Melainkan kemudian daripada telah sabit wujud, barulah boleh. Kalau wujud pun tak ada, macam mana nak ada hal lain? Jadi hatta tingkah halak kiam pun tak ada. Tak boleh jadi. Banding yang lalu itu. Sudah kata seperti mulahan semalahan. Ulama buat. Lagi. Dari kerana bahwasanya tidak sah hukum dengan kidam dan dengan segala barang yang lain daripada kidam maka ke mukhalafah tuhu ke kudrat iradah, melainkan kemudian daripada telah sabit wujud. Apa mana sabit ada? Kemudian daripada ada wujud dulu. Kalau wujud tak ada, kiam tak ada, ini pun letak di mana, boleh masuk di mana. Kan ada kiam dulu. Dan telah bersalahan segala ulama. Punya hurai. Kata hurai. Kata nurai. Dan telah bersalahan segala ulama. Ulama mutakallimin. Ulama kalam. Bersalahan pada hakikat wujud. Diri wujud sendiri. Kata apa benda. Nak hurai itu pula. Selesai wujud sendiri. Dan telah bersalahan segala ulama pada hakikat wujud, pada diri wujud itu sendiri. Kesalahan macam mana? Dia nak hurai. Maka kata, nak hurai kesalahan. Cara kesalahan. Maka kata Abu Hasan Asy'ari. Jadi, ini tokoh yang mentadwinkan ilmu tauhid. Dulu tak ada ilmu tauhid. Zaman Nabi tidak ada ilmu tauhid. Jadi, ilmu tauhid itu ada dalam Quran, tapi tak waktu baik boleh kitab. Tak kutip boleh kitab lagi. Dalam Quran, dalam hadis semua ada lah. Cuma tak susun, tak tadwin buat kitab. Siapa yang buat kitab dulu? Ini dia lah. Kita itu kata tauhid Asy'ari. Maka kata Abu Hasan Asy'ari. Dan segala orang yang ikut dia, ulama-ulama lah tu, tak turut dia. Dia buat dalam Muqaddilah. Cak. Dia lagi dia tak mau. Titik. Tak turut depan tu. Dan orang yang mengikut dia, mengikut Abu Hasan, apa dia? Bahwasanya wujud itu ain zat yang mawjud. Siapa kata? Abu Hasan Asy'ari. Tengok dalam Sifatul Awal. Wa qala al-Asy'ari al-wujud ainul mawjud. Kita baca lah itu. Wa qala al-Asy'ari al-wujud ainul mawjud. Ini dia hurai dalam matan. Dalam Sifatul Awal semua lah ibarat. Ingat Sifatul Awal. Ingat pada mana Hudi-Hudi. Semua lah itu. Syari kata bahwasanya wujud itu ain zat yang mawjud. Tulis kecil. Wujud itu ain zat yang mawjud, maksudnya diri wujud itu ialah diri mausufnya. Diri wujud itu ialah diri mausufnya. Kaidah. Tiap-tiap benda yang ada. Ingat kaidah. Tiap-tiap benda yang ada wujud di situ. Tiap-tiap benda yang ada wujud. Benda ada wujud. Ada benda, ada wujud. Kaidah. Tiap-tiap yang benda yang ada wujud itu. Maka diri wujud itu. Maka diri wujud itu. Sifat. Maka diri wujud itu sifat bagi benda itu. Sudahlah fikir
Titik. Bila ada benar, ada wujud. Ada benar, ada wujud. Wujud itu satu sifat. Apa dia sifat lah? Itu paham nalai. Itu paham nalai. Adalah kita. Ada kita, wujud sifat kita. Ada kayu, wujud sifat kayu. Ada batu, wujud sifat batu. Ada pokok, wujud sifat pokok. Ada langit, wujud sifat langit. Ada Allah, wujud tu sifat Allah. Boleh? Berhenti itu dulu. Pelan-pelan. Jadi wujud itu sifat Allah. Kalau wujud kita, sifat kita. Wujud Allah, sifat Allah. Kemudian apa beza pula wujud kita dengan wujud Allah? Nama sama. Hakikat benar lain. Nama sama lah kita pada wujud Allah pada. Tapi wujud kita ni wujud aridi. Wujud Allah, wujud zati. Wujud tak ada mula. Wujud kita ni asal tak ada. Tuhan buat benar tu, ada wujud di situ. Wujud tu baru timbul. Wujud Tuhan dia kena jadi. Boleh tak? Itu kata wujud zati. Wujud kita, wujud aridi. Pelan-pelan fikir. Berarti wujud sini ini. Wujud tu sifat. Sifat 20. Salah satu daripada 20 itu wujud tu sifat. Kalau wujud Allah, sifat Allah. Kalau wujud kita, sifat kita. Kalau wujud kayu, sifat kayu. Ada benda wujud, ada benda, ada wujud. Ada benda, ada wujud. Ada benda, diri wujud sendiri. Benda tu saya gaduh. Kita tahu dah benda ni. Dia kata wujud sendiri. Tempat benda. Asy'ari kata wujud diri musuh sendiri lah. Kalau wujud diri musuh sendiri, dia bilang sifat Allah. Sifat daripada musuh. Orang faham boleh. Sifat daripada musuh, dia sifat Allah. Jadi 19 Dah wujud diri musuh sendiri lah. Bukan dia sifat lah. Sifat daripada musuh. Tu. Boleh. Pelan-pelan. Nanti cara dia dulu. Tengok. Jadi saya kau nak jadi. Diri wujud saya tanpa Allah. Itu kajian mereka. Untuk kali ini. Halusi ni. Kita boleh faham senang. Benar ada wujud. Benar ada wujud. Kalau benar tak amur iktibari, tak ada wujud. Jenis-jenis amur wujud ada di situ. Tak ada wujud dia. Kalau benda tu benar ada, benda wujudi, ada lah wujud. Tak kira hak baru, tak kira hak qadim. Kalau hak qadim, wujud zati. Kalau hak baru, wujud aridi. Dan telah bersalahan segala ulama pada hakikat wujud, pada diri wujud itu sendiri. Apa dia diri wujud sendiri? Maka kata Abu Hasan Asy'ari dan segala orang yang mengikut dengan dia, bahawasanya wujud itu ain zat yang wujud. Bukan sifat dah. Kalau itu bukan sifat. Ain zat yang wujud, musuh dia. Diri musuh diri itu. Zat yang wujud, musuh dia Allah. Kemudian dibilangkan wujud itu sifat. Dikira wujud sifat. Kata apa? Padahal dia kata yang pertama wujud satu sifat. Sifat 20. Mungkin sifat ni apa? Dibilangkan wujud itu sifat kerana sah. Ini pasalnya. Benar tu. Kerana sah. Kita kata akan Allah itu mewujud. Sah kita kata mewujud. Dengan ditilikkan kepada nazirnya. Nazir mewujud tu. Yang banding baginya bagi mewujud. Iaitu Allah Ta'ala itu alim. Mewujudun alimun. Boleh kata Allah Ta'ala alim. Maka dipahamkan daripadanya. Daripada alim itu sifat ilmu. Dipaham daripada alim itu sifat ilmu ada situ. Ini pun begitu Allah Ta'ala mewujud. Jadi Allah Ta'ala mewujud. Bila kata Allah Ta'ala mewujud itu fahamnya adalah wujud di situ. Tapi wujud tak ada lah diri zat sendiri tu lah. Dia balik ke situ lah. Wujud tak ada tapi diri zat sendiri. Pasti kira dia tu. Bila kata alim tentu ada ilmu. Ada sifat ilmu. Bila kata mewujud tentulah ada wujud di situ. Walaupun wujud tak ada diri musuh sendiri. Boleh kata. Masalahnya dia balik ke situ.
Boleh? Ada. Saya cari. Tak boleh lah ya. Tak boleh nampak. Wujud tu pasal bagi dia satu sifat. Dia kata wujud, ain benar ni sendiri. Kamu kata sifat berbuluk. Wujud tu bukan sifat, ain mausum sendiri tak ada, ain mausum sendiri. Jadi 19 ya dah. Dia bilang sampai 20 orang. Padahal tadi pun kata wahiyal wujud tu satu sifat daripada sifat berbuluk. Tiba-tiba mu kata pula wujud tu ain wujud. Jadi bukan sifat lah. Sifat daripada ain dia tu, ain mausum tu. Kalau sifat tu ain mausum sendiri, jadi mana sifat tak ada. Nanti mungkin kita sifat, boleh aku jawab kata. Jawab dari mana? Kias dengan aku. Bolehlah kita kata Allah Ta'ala alim. Baca kata Allah Ta'ala alim, kerana faham ilmu dari dia. Ini boleh, kalau itu, walaupun wujud itu tak ada, kita diri zat sendiri, boleh kita kata Allah Ta'ala mau, walaupun wujud itu diri zat sendiri itu. Walaupun wujud itu, boleh kata Allah Ta'ala mau wujud itu. Walaupun diri tak ada. Boleh faham situ. Walaupun dia tu tak ada. Walaupun dia sendiri masuk. Boleh faham juga. Wujud tu. Di zat diri itu. Dia pikir tu ya. Kerana maka dipahamkan daripada alim itu sifat ilmu. Habis. Itu jawapan dia. Lagi kita datang. Dan kata Imam Fakhrul Razi pula. Lawan. Dan kata Imam Fakhrul Razi. Ulama semua ni. Dan segala orang yang mengikutkan dengan dia sunni kita juga ni. Fakhrul Razi pun. Dan segala orang yang mengikut dengan dia dengan Fakhrul Razi. Apa dia kata? Bermula wujud itu lain zat. Bukan diri zat. Buat zat cari. Benar lain. Tidak sebagai sifat Allah. Sifat lain pada musuh. Bermula wujud itu lain zat. Hanya ia hal nafsiyah. Bukan zat. Hanya ia hal. Dia bukan wujudi. Hal bukan wujudi. Yang lazim, yang mesti berdiri dengan zat. Menumpang dengan zat. Lazim. Bila ada zat, adalah benda wujud. Bila ada zat, adalah benda wujud. Mesti. Tak boleh tidak. Hal lazimah. Itu. Hanya ia wujud itu. Hal. Itu ya. Tahu dah hal nafsiyah katanya. Yang lazim, yang mesti berdiri dengan zat, bersangkut dengan zat selagi ada zat. Ma'ada mati zat. Selama berkekang zat, mesti ada. Hal yang lazim bagi zat, ma'ada mati zat. Selama zat itu ada, dia ada lah. Bukan zat sendiri. Wujud itu bukan diri zat. Macam Syahri kata diri zat sendiri. Aku dah bukan lagi betul. Wujud satu benda. Tapi bila ada zat, mesti ada benda. Itu bersangkut dengan zat. Tapi benda itu bukan wujudi. Hal. Dia bukan wujudi. Hal. Selagi ada zat. Tetapi demikian itu. Tetapi demikian hal. Hal ni. Hal nafsiyah ni. Tidak berkerana dengan satu kerana. La tu'allalu bi'illatin. Tak di'ilatkan dengan satu ilat. Tengok lagu orang. Tetapi demikian hal wujud ni, hal nafsiyah ni, tidak berkerana dengan satu kerana. Dinamakan dia hal nafsiyah. Tak dikerana dengan satu kerana. Apa erti? Tulis. Tak dikerana dengan satu kerana, yakni kita hendak, yakni kita hendak faham wujud itu bukan punca daripada kerana apa-apa. Kita hendak faham wujud itu bukan punca daripada kerana apa-apa. Hanya apabila kita melihat zat, hanya apabila kita melihat zat, kita fahamlah wujud ada di situ. Itu la tu'allalu bi'illatin. Tak dikerana dengan satu kerana. Esok mutaktif lah. Saya guna ni. Yakni kita faham wujud itu bukan daripada kerana apa-apa. Apabila kita lihat zat, fahamlah wujud ada di situ. Sudah. Itu mana tak kerana apa-apa.
Bersalahan maknawiyah, hal maknawiyah. Bersalahan maknawiyah kerana bersalahan maknawiyah kerana kita nak faham. Kerana kita nak faham kaunuhu qadiran itu, kita faham ada kodrat pada zat Tuhan terlebih dulu. Kita faham ada kodrat pada zat Tuhan lebih dulu. Pasti kita faham kaunuhu qadiran. Jadi kaunuhu qadiran itu hal maknawiyah dikerana dengan kodrat. Bagaimana? Kerana kita nak faham kaunuhu qadiran, kita kena faham kodrat dulu. Yang ada pada Tuhan. Bila kita faham kodrat ada pada Tuhan, tentu ada kaunuhu qadiran. Pasal kaunuhu qadiran nak kapuh kodrat dengan ada kodrat nak kapuh. Pengapuh tak ada mana boleh. Hal yang dikerana dengan satu kerana. Ingat, hal yang dikerana dengan satu kerana. Jadi kita nak faham hal tu ada kerana dia. Hal tu kaunuhu itulah hal. Nak faham dia kerana apa? Kerana sifat mani. Bila ada ilmu, tentu ada kaunuhu aliman. Ilmu satu benda wujudi nak lekat di zat Tuhan, tak ada pengapuh mana boleh. Dan mesti kena ada pengapuh dia apa? Kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an. Jadi kaunuhu sifat manawiyah itu hal yang dikeranakan dengan satu. Kita nak faham dia kerana ni. Hal ni kerana ni. Adapun hal nafsiyah, nak reti hal nafsiyah bukan kerana apa-apa. Tengok zat itu ada lagi dah. Tengok zat mahu benar ada lah wujud di situ. Tak ada kena berkait dengan apa-apa dah. Itu hal yang tak kerana dengan boleh. Kita tak kena hurai. Bagaimana hal yang kerana dengan tadi. Nak reti hal tu kerana benda lain. Hal tu sifat nafsiyah. Itu nama itu hal manawiyah, hal nafsiyah. Hal nafsiyah dia tak kerana apa-apa. Wujud. Tengok musuh dia tu kita tahu dah kata wujud ada di situ. Jadi, adapun kaunuhu qadiran, jangan reti kaunuhu qadiran. Kena tengok kodrat dulu. Bila Tuhan tu ada kodrat, mana boleh ada kaunuhu qadiran? Tengok ya. Dia tengok ya. Kaunuhu qadiran nak lekat mana kodrat? Ada pengampuh. Kena kaunuhu itu pengampuh. Sifat mana ini? Boleh. Berarti lama-lama. Kita nak hurai bayar. Kerana dinamakan dia hal nafsiyah. Hajat kerana dengan satu kerana. Bersalahan bagi maknawiyah. Hal maknawiyah tak sama dengan hal nafsiyah. Kerana lain. Bersalahan bagi maknawiyah. Yang berkerana dengan satu kerana. Dia kerana dengan satu kerana. Apa dia satu kerana? Sifat mani. Sifat mani dah satu kerana. Iaitu sudah dah. Iaitu satu kerana sifat mani. Weh. Maka atas ini kau fakrul razi. Kau fakrul razi. Dibilangkan wujud itu sifatnya tak jelas, terang. Apa dia wujud hal? Satu benda. Mudahlah. Bila ada sifat apa lah. Satu benda lain pada musuh. Tadi diri musuh sendiri. Dia kata kita lelong. Maka atas ini kau fakrul razi. Dibilang, dikirakan wujud itu sifatnya jelas. Pasal kerana lain hakikat zat dan lain hakikat sifat. Bukan diri dia sendiri, bukan diri musuh. Ini sifat sendiri itu diri musuh. Jelas ke mana? Samalah. Tadi habis. Kerana lain hakikat zat dan lain hakikat sifat. Bersalahan atas kaul yang dahulunya pada Asy'ari. Dia kata hatullah musuh. Kira sifat. Jangan nak hatullah. Mungkin bilang kata sifat. Yang sifat yang pertama wujud. Dan lepas tu dia kata bukan dia pula tak. Bukan dia sifat. Diri musuh sendiri. Jadi bingung lah. Tak jelas. Bersalahan atas kaul yang dahulunya. Asy'ari. Apa dia?
hanyalah dibilangkan wujud itu sifat pada lafaz saja. Benar tak ada? Benar ain maksud sendiri lah. Lafaz saja. Boleh? Tiga lafaz dia. Itu. Dibilangkan wujud itu sifat pada lafaz saja. Tiada sebenar-benarnya sebenar sifat. Bukan sifat sungguh dah. Kerana ia wujud pada hakikat. Kerana ia wujud tu pada hakikatnya diri maksud sendiri. Sifat apa? Bilang pada lafaz saja lah. Boleh ibarat tu. Ibarat saya bayar. Kuati welok. Saya nak baca bayar. Habis. Kerana dia pada hakikatnya diri lah. Bermula ini hakikatnya diri zat. Bermula ini wujud itu hakikatnya diri zat ni. Sekaliannya. Wujud hakikat zat. Wujud ini zat. Bermula ini wujud ini zat. Sekaliannya. Asy'ari lah. Diperbuatkan. Atas kita kekalkan perkataan Syekh Abu Hasan Asy'ari. Mana diperbuat diikut. Yang kata wujud izzah tu kita ikut. Diperbuatkan atas kita kekalkan. Yang ni kita ikut zahir. Kekal mana zahir. Perkataan Syekh Abu Hasan atau ada depan. Atas kita kekalkan. Perkataan Syekh Abu Hasan Asy'ari itu atas zahirnya. Zahir perkataan dia. Ikut zahir perkataan dia betul lah. Al-wujud ainul mawjud. Itu ikut zahir. Dan sebenar-benar perkataan Syekh itu. Dan sebenar-benarnya kaul Abu Hasan Asy'ari itu padanya takwil. Pada kaul Abu Hasan Asy'ari itu ada takwil. Itu apa makna takwil? Tafsir. Ada tafsiran dia. Bukan ikut zahir. Jangan ikut zahir. Kena tafsir. Dan sebenar-benarnya kaul Abu Hasan Asy'ari itu padanya pada kaul Abu Hasan takwil tafsir. Tafsir macam mana? Dengan bahwasanya wujud itu tiada ia perkara yang lebih yang lain atas zat yang wujud. Sekira-kira boleh dilihat dengan mata kepala. Hanyalah ia amrun i'tibari. Nampaklah. Jadi tak ada masalah kalau begitu. Jadi kalau begitu dia bilang wujud tak ada masalah lah. Bukan ain wujud, kata ain wujud supa ain. Hanyalah ia wujud amrun i'tibari yang sabit. Dan tahqiqnya di dalam zihn, di dalam fikiran segala muqtadirun orang yang mengiktibar, orang yang kira cara. Dalam fikiran kita benar tu ada semua. Di zat Tuhan tu tak ada, di zat benar tu tak ada. Tapi dalam fikiran kita memang ada benar. Itu orang panggil amrun i'tibari, yang sabit, yang sungguh. Dan tahqiqnya benar tu sebenarnya ada di dalam zihn, di dalam fikiran segala muqtadirun. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil kira olehmu, orang yang mempunyai fikiran. Jadi, tiada pada dirinya, diri wujud itu tak ada. Tapi kita kira dengan fikiran kita boleh. Tulis di tepi. Maka jadilah maksud. Maka jadilah maksud cakapan Asy'ari itu. Maka jadilah maksud cakapan Asy'ari itu tashbih, tashin bayah. Maka jadilah maksud cakapan Asy'ari itu tashbih, tashin bayah. Tashbih balik, ba, lam, ya, ghaib. Balighun, tashbih balik dalam ilmu isti'arah. Dia panggil tashbih balik. Ibu Nami, boleh? Maka jadilah maksud cakapan Asy'ari itu tashbih balik di dalam ilmu isti'arah. Tashbih balik. Apa tashbih balik? Menyerupakan satu dengan satu serupa dia ada. Tu orang panggil
Tashbih balik. Tashbih yang sangat mubalaghah, yang sangat menyerupai. Balik mubalaghah. Cakapan yang sangat mubalaghah. Bukan benar tu. Tengok di dalam ilmu balaghah. Ilmu isti'arah. Zaidun asadun. Zaidun asadun. Bermula Zaid itu harimau. Betul ke tu? Harimau ada ekor, ada belang. Zaid ada ekor belang. Itu kata Zaid harimau. Cakapan sangat Zaid super harimau dah. Bekenya. Ini pun ujuk tu ain zat dah. Super ain zat dah. Bukan ain zat. Boleh. Itu orang panggil tashbih balik. Cakapan dia tu, dia kata ujuk. Wa qala al-Asy'ari. Al-wujud ainul mawjud. Bermula wujud ainul mawjud. Diri benar tu sendiri. Wujud tu diri maksud sendiri. Bukan. Aku kata lagu tu. Maksudnya super diri maksud sungguh dah. Bukan diri. Cakap mubalaghah. Zaidun badrun. Bermula Zaid bulan. Bulan duduk di langit. Bulan lagi mana Zaid ni Malaysia. Aku cakap lagu tu. Bukan aku kata Zaid bulan semua. Maksudnya Zaid insya-Allah super bulan. Muka macam bulan. Kata bulan selalu dah. Zaid ke harimau. Bukan harimau. Zaid Malaysia tu kata harimau. Insya-Allah super dia dah kelaku dia baikkan semua. Ujung ain mawjud. Bukan ain mawjud. Super dia ada. Kalau ada, tak ada. Boleh? Tu. Orang panggil sifat nafsiyah. Sifat super diri maksud. Tulis lagi. Sebab itulah. Dinamakan wujud itu sifat nafsiyah. Itu satu ni berjaya. Sebab itulah. Dinamakan wujud sifat nafsiyah. Jadi seperti diri maksud. Tetapi bukan diri maksud. Super dia ada. Ini dalam ilmu isti'arah. Dia panggil tashbih balik. Cakapan tashbih balik. Supakan satu dengan satu supa dia ada. Habis. Tak miskin. Kita takwil. Cakapan Asy'ari kita takwil. Kita tafsir. Tinggal ikut Zahid. Senang. Kalau ikut Zahid dia ada miskin lagi. Tak apa bilang wujud. Tak diri musuh sendiri bilang wujud apa. Dah bukan aku kata dia. Apa nama diri mawjud tu aku kata tu seolah-olah buat bandingan supaya dia ada. Bertafsir tu habis. Boleh. Dapat tak faham. Tengok dalam kitab-kitab Arab. Semua lagu tu. Bukan kitab mana pun. Bajuri ke Hudi-Hudi ke Sufi ke semua lagu tu. Faqala Asy'ari wujud ainul wujud. Kalau kita kekalkan atasnya barat tu, dia kata miskin lah bilang wujud sifat. Tapi cakapan Asy'ari tashbih balik sahaja. Cakap yang sangat mubalaghah. Seolah-olah wujudnya dia ada. Benar tu dah. Tak nampak dia tengok benar tu. Wujud ada situ dah. Kalau ada wujud, ada dia. Tak ada wujud, tak ada dia. Pasal tu bagi sifat nafsiyah. Kalau ada mausuf, ada wujud. Mausuf jannah, wujud pun tak ada. Boleh. Pasal tu wujud, dia panggil sifat nafsiyah. Sifat yang seperti diri mausuf. Seperti dia buat. Apa wajah syabahnya? Seperti kalau ada, sama ada. Tak ada, sama tak ada. Tak ada sifat lain. Sifat lain kadang-kadang dia boleh pergi dulu. Musuh tak pergi. Kita tengok tu. Hijau. Hidup di buah kayu. Hijau tu sifat. Sifat mani. Tumpang di buah kayu. Satu masalah hijau pergi. Buah kayu tak luar pun. Dia tak pergi pun dia ada tu. Kalau wujud. Buah tu. Wujud duduk di buah tu. Sifat wujud. Sifat buah tu wujud di. Sifat wujud dia ada di buah. Bila buah tu tak ada. Wujud pun tak ada. Bila buah tu ada. Wujud ada. Tak ada tinggal. Sifat yang supaya diri maksud. Nak tunduk dia sama sekali. Ada sama ada, tak ada sama tak ada. Tak macam sifat-sifat lain. Pasal telah wujud dia panggilkan sifat nafsiyah. Sifat yang seperti diri maksud. Kalau ada sama ada, kalau tak ada sama tak ada. Ngurai begitu. Kita tengok apa wujud sifat nafsiyah. Sifat seperti diri maksud lah. Seperti pun kalau ada keluar. Tak ada keluar. Kalau ada benar ni, wujud mesti ada. Kalau benar ni tak ada, wujud pun tak ada. Tak boleh wujud, tak ada. Benar ni ada. Tak boleh wujud, tak ada. Benar pun tak ada. Tak ada wujud. Ya, mesti. Itu halus itu. Ya. Kami mengaji. Mengaji dulu. Baca kitab ini. Mula baca. Tak keluh. Pada yang
Di rumah lain tak ada. Penduduk tetangga. Tapi bukan orang preman kita ni. Ulama semua. Semua orang alim. Tunggu dah kan. Hak ngaji tu. Cuma nak faham. Bagi faham. Apa cakapan ulama. Rakyat hurai ke mana. Mereka berdua menengok Syekh Hasim Masawi. Mu'asis Darul Ulum Arab. Syekh Husain Masawi. Mu'asis Darul Ulum alim ulama. Biar ngaji. Semua dah. Penduduk tetangga berdiri. Cepat duduk tak. Berdiri ke tetangga. Dalam rumah dia. Ruang dia. Payah. Pasal dalam kita arah pun tak faham. Dan ni ada sikit. Dia hurai sikit. Kemudian nak tengok tu hurai ke mana. Masalah ni. Tapi tahqiq semua. Itu dia hurai yang. Kata wujud sifat nafsiyah. Wujud seperti diri musuh. Seperti apa dia wajah siapa. Zaid super rimau. Super apa? Super tak berani. Rimau apa berani, dia apa berani. Wujud seperti diri musuh. Kalau ada diri musuh, dia ada. Tak ada? Tak ada. Itu wujud sifat nafsiyah. Yang kita dah nampak benar ni. Itu kaedah kita tulis tadi. Benar ada wujud. Benar ada wujud. Benar ada wujud. Bila ada benar, ni benar. Ada wujud di situ. Dan apa wujud? Tak ada. Wujud sifat. Wujud langit. Wujud bumi. Wujud Allah. Wujud Allah sifat bagi Allah. Wujud bumi sifat bagi bumi. Wujud kita sifat bagi kita. Wujud sendiri je lupa. Benar ni tak payah dah. Kita tahu ni. Benar ada, mesti ada wujud di situ. Wujud kena tambah. Syekh ni kata wujud diri dia tu sendiri. Diri dia tu bilang sifat Allah. Aku kata dia tersebut balik. Dia bersifat juga mereka balik. Tapi aku kata sumpah-sumpah dia dah. Kalau ada sama ada, tak ada sama tak ada. Ada wujud tu benda lain amrul i'tibari. Bukan diri dia sendiri, satu benda asing. Amrul i'tibari bukan di situ. Boleh? Habis. Boleh lah. Siapa tak faham? Nak mulai lagi. Esok kali sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah sifat seperti diri musuh. Kalau ada diri musuh, ada wujud. Atau ada kedua. Diri wujud tak boleh tengok. Amrul i'tibari. Kira diri wujud, sifat wujud tu sifat amrul i'tibari orang panggil. Ikut ayat syariah tu. Ikut kata syariah kita tahu kata syariah dah maksudnya dah betul. Wujud amrul i'tibari. Tak boleh tengok fikir dengan akal. Boleh? Dan sebenar-benar kaul Abu Hasan Asy'ari itu padanya takwil. Kita kena tafsir. Jangan ikut saya. Takwil guna. Dengan bahawasanya wujud itu tiada ia perkara yang lebih. Ini perkara yang lain. Bukan satu perkara asing. Tu. Tiada ia perkara yang lebih. Apa yang dia asing atas zat? Asing bagaimana? Sekira-kira mewujud. Yang lebih atas zat yang mewujud. Sekira-kira boleh dilihat dengan mata kepala asing. Tak boleh nak tengok. Wujud tu. Nak tengok tak boleh. Hanyalah wujud. Ia wujud. Amrun i'tibari. Bila ada benda, ada dia. Ada benda, ada dia. Dibenar. Apa dia? Hanyalah ia wujud. Amrun i'tibari. Perkara yang dikira-kira dengan akal saja. Yang sabit sungguh. Benar tu sungguh. Kalau tak ada wujud macam mana musuh nak ada? Dan tahqiqnya sebenarnya. Sungguh. Di mana? Duduk di mana? Di dalam zihir. Di dalam fikiran segala muhtabirun dua. Segala orang yang memikir. Orang yang mikir. Sungguh benar. Diri wujud tu sungguh. Tiada pada dirinya, diri wujud sendiri itu tak boleh tengok. Boleh? Tiada pada dirinya, tiada sabit pada dirinya. Tidak sungguh pada dirinya. Sungguh dalam fikiran kita. Dirinya nak tengok tak boleh. Diri wujud sendiri itu nak tengok tak boleh. Kalau tengok, tuan dia saja. Ketul kayu. Yang nampak ketul kayu. Wujud ketul kayu. Bila ada ketul kayu, ada wujud situ. Yang nampak ketul kayu itu. Ya. Wujud ada di situ.
Kalau tak ada wujud, macam mana nak ada ketut? Wujud tak ada nampak. Satu perkara, akal kita fikir. Itu orang panggil amrun i'tibari. Aku tak pernah dengar amrun i'tibari. Saya selalu. Dia tak berapa nak percaya. Ni bukan kita kata, tu ulama yang tulis. Cuma kita baca. Ulama yang buat. Fa'tabiru ya ulil albab. Adalah ayat Quran. Kita baca Quran. Yang dah nafi lah. Nafi amrun i'tibari. Kita tak pernah dengar. Bukan tak nak sebut amrun i'tibari. Ni aku dengar amrun i'tibari. Tak nak sebut. Dah tak mengaji, nak dengar di mana? Mengaji mana? Habis. Jadi, i'lam. Penting juga tu. Ketahui olehmu. Talibul ilm. Penuntut-penuntut ilmu. Ambil faham. Bahawasanya tidak wajib. Tak berat lah. Ingat sikit. Dapat saya ingat. Tadi buat sampai ya? Tadi buat sampai ya. Nak fikir dah. Payah nak fikir. Bahawasanya tidak wajib atas setiap mukallaf mengiktikadkan bahawasanya wujud itu aiza yang mawjud atau laiza. Tak payahlah. Benar dia rumit. Min rawamid ilmu kalam. Daripada perkara yang rumit-rumit dalam ilmu tauhid. Tengah daripada perkara yang rumit. Hanyalah memadai bahawa mengiktikad dengan dalil bahawasanya ia Allah Ta'ala mawjud. Demikian juga. Itulah. Cukup dah. Kita iktikad kata Tuhan itu ada. Kemudian wujud tak izat ke bukan izat, tak payahlah. Kalau tak reti pun tak apa. Benda ni payah. Benda rumit. Dia tak tekan. Iza dhaqa ittata. Adahlah. Iza dhaqa ittata. Apabila sepik faham. Jadi luas balik tak. Kelonggar balik. Hukum terlonggar balik. Asalnya wajib belajar sampai anak sampai korek sampai cara tu. Mana nak boleh fikir orang kampung. Tak apalah. Tahu kata Tuhan ada tu dah lah. Diri wujud sendiri kita pun tak tahu tak apa. Jadi kita ni kita bahas ni supaya nak tahqiq. Jawab mari supaya tahqiq elok. Itu kita yang mengaji yang ada fikiran kita tahqiq elok. Tak ada pasal guna orang-orang awam ni Tuhan ada tu dah. Wujud tu satu sifat Tuhan. Tuhan bersifat dengan wujud. Cukuplah. Mengendali alam ini. Ketahui ilmu. Bahawasanya tidak wajib atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan. Iktikad apa? Bahawasanya wujud itu aizah yang mawjud atau lain. Hanyalah memadai bahawa mengiktikadkan dengan dalil bahawasanya ia Allah Ta'ala mawjud. Sekat tu sudahlah. Lepas dah kepada doain. Habis. Demikian juga segala tempat. Demikian juga tidak wajib. Longgar kan. Demikian juga yang ini tak wajib juga. Segala tempat, ikhtilaf segala ulama yang lain daripada ini wujud. Itu masalah khilafiyah yang daripada wujud ni macam tu lah juga. Itu tak reti pun tak apalah. Benar khilaf. Reti kata Tuhan dan sifat tu sudah. Ada pun benar tak khilaf, kena faham. Dia boleh faham. Benda yang tak khilaf dia mudah faham. Atau kena faham lah. Kena bererti lah. Kalau benda hak lagu ni, khilaf lagu ni payah faham. Tahu tu dah lah. Kata Tuhan ada sifat ni. Tuhan ada sifat ni. Khilaf. Habis. Habis lah. Boleh. Itu kaedah ingat jangan lupa. Benar ada wujud. Benar ada wujud. Benar ada. Asal amrul i'tibari ya. Tak ada bersifat dengan wujud. Bila benar tu ada wujud. Wujud ni wujud aridi dia panggil. Wujud baru. Wujud Tuhan, wujud zati. Wujud yang tak ada mula. Langit bumi ni tak ada. Timur ni ada wujud di situ. Wujud baru timur. Wujud aridi. Wujud Tuhan. Dia bukan kena jadi. Itu nama wujud zati. Tulis itu. Perbezaan wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Perbezaan antara wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Wujud Tuhan dinamakan wujud zati. Ini tidak ada mula. Zati tak ada mula. Wujud makhluk ini wujud aridi.
Kerana asalnya tidak ada. Langit asal tak ada. Buat ada wujud di langit. Buat bumi ada wujud di bumi. Asal tak ada. Itu nama wujud arifi. Wujud yang baru timbul. Halusi ni kita. Sebuah ni cukup lah. Faham sebuah ni. Kita mana macam-macam. Tak lebih lagi. Bahasa di bawah ni. Itu cukup lah tu. Lagi. Wal kidamu pula. Yang kedua. Sebab tak faham di bawah wujud. Wujud satu sifat amrul i'tibari. Benar yang amrul i'tibari. Satu kata hal. Dua dia. Fakhrul Razi dia kata hal. Hal nafsiyah. Asy'ari dia kata amrul i'tibari. Ikut zahir dia ain mawjud. Tapi kita takwil jadi amrul i'tibari. Wal qidamu pada al-wujud wa huraqab. Asyruna sifatan wa hiya al-wujud wal qidam. Khabar. Wa hiya jadi mubtada. Tidak al-wujud jadi khabar. Wal qidam pada al-wujud. Artinya arti qidam sedia. Apa dia sedia? Dan hakikat sebenar qidam pada zat Allah Ta'ala tiada permulaan wujud. Wujud tak ada mula. Ada Tuhan tak ada mula. Itu orang panggil qidam. Sedia. Apa makna sedia? Tak kena jadi. Kita bukan sedia, kena jadi. Boleh? Kita bukan sedia, kena jadi. Tuhan tak kena jadi. Ada sedia lalu sudah. Itu panggil qidam. Satu sifat Tuhan. Artinya sedia. Dan hakikatnya hakikat qidam. Pada hakikat sebenarnya. Ada di zat Tuhan. Tiada permulaan wujud. Yakni tidak didahulukan wujudnya oleh tiada. Jadi wujudnya tak dulu dengan tak ada. Bukan tak ada dulu. Kita ni tak ada dulu. Lepas tu baru timbul wujud. Tuhan wujudnya tak ada. Bukan tak ada dulu. Dulu ada sedia dah. Itu orang panggil tidak. Habis. Boleh kata tak payah. Habis. Dan hakikat tidak. Pada barang yang lain daripada Allah. Allah terkira qidam baharu ni. Qidam Tuhan. Itulah qidam baharu ni. Sedia tak ada mula tu qidam Tuhan. Qidam baharu lagu mana? Jadi wujud baharu, wujud arizi. Kalau qidam lah, kalau qidam baharu ni lagu mana? Ada qidam di baharu. Di baharu pun ada qidam. Kalau lagu mana? Tuhan ada qidam. Baharu pun ada qidam. Nak huraihat baharu lagu mana? Qidam Tuhan tak ada mula, qidam baharu. Dan hakikatnya hakikat qidam. Pada barang yang lain pada Allah, makhluklah. Apa dia? Telah panjang masa sesuatu. Benda lama, panggil qidam. Kodim itu benda lama, barang lama. Tapi ada mula. Qidam Tuhan ada mula. Qidam baharu asal ke benar itu lama dia, panggil benar kodim. Itu hakikat hak baharu kita. Gitu. Dan hakikatnya hakikat qidam. Pada barang yang lain pada Allah telah panjang masa sesuatu. Benar sesuatu lama masa. Panjang mana lama masa? Dibabit orang. Dibabit dibuat takrif. Dijadikan takrif. Lama mana masa? Nak tabit buat takrif. Dibabit orang tu ulama. Ulama buat tabit, buat kaedah. Dibabit orang akan masa panjang. Dengan 1 tahun. Boleh panggil qidam tu. Benda tu masa duduk di dalam tangan kita. Benda ni duduk di dalam tangan kita setahun dah. Benda ni benda kodim lagi. Tuhan baru bukan kodim Tuhan. Kalau 6 bulan tak panggil kodim lagi. Gitu. 7 bulan tak cukup setahun. Benda tu kodim. Gitu. Boleh panggil kodim tu. Dengan setahun. Maka jika berkata seseorang memeliharakan akan beberapa hamba. Berkata padanya pada hamba. Dia kata ke hamba dia. Dia banyak orang hamba dia.
Dia belah hamba dia 10 orang. Dia kata kepada hamba dia. Maka jika berkata seseorang yang memeliharakan beberapa hamba, dia kata apa nak? Kata padanya pada hamba. Dia kata macam mana? Barang siapa qadim daripada hamba-Ku, maka dia merdeka, bebas. Kemudian jadi macam mana? Nescaya merdeka hamba yang ada baginya padanya pada hamba 1 tahun. Hak mana? Hak sampai masa 1 tahun boleh keluar lah. Bebaslah tu. Pasal kodim. Kodim di sisi kita ni setahun. Benar umur setahun kodim. Dia nak buat misal. Maka jika berkata seseorang yang memeliharakan beberapa hamba, kata mana kata pada hamba dia? Apa dia hamba? Kita sini tak ada. Ada sini. Itu di Mekah, ejen dia dari Judah. Itu ada satu tempat di Judah, Tukai besar di Judah. Dia ambil orang Habsyi. Hamba ni asal orang Habsyi. Tu Bilal bin Abi Rabah. Dia tu mana-mana pengasuh Nabi. Ummu Aiman. Hamba ayah dia beli dulu, ayah Nabi beli. Setelah ayah Nabi dia merdeka. Duduk situ juga, tak balik Habsyi. Orang Habsyi. Orang jenis hamba orang Habsyi. Dia tokai dia beli sana. Muat kapal mai. Boleh Judah buat rumah macam ni. Duduk beribu-ribu orang. Dia duduk jagalah boleh makan apa. Tokai kaya-kaya Mekah kafrat-kafrat. Dia beli lah ambil. Itu merdeka hamba Aitqu Raqabah ada. Apa-apa tubuh dengan isteri bulan Ramadan. Kiparatnya Aitqu Raqabah. Itu merdeka hamba. Dia beli hamba kena merdeka lah. Dosa tu tidak lepas dosa. Dia beli lah nak merdeka. Nak beli lepas dosa tu. Beli tengok ada hak 10,000, ada hak 15,000, ada hak 20,000, macam-macam tengok. Beli. Aku beli hamba ni dengan harga 20,000 kalau perempuan. Jadi isteri kita. Tak payah angkat nikah. Au ma malakat aimanukum. Atau benda yang kau milik dengan tangan kamu. Kau boleh ambil jadi isteri. Tubuhnya dia dapat anak. Mak tu orang panggil gundik. Itu yang kata gundik. Tu orang Mekah. Sikit lah gundik. Gundik hamba. Beli ambil lah. Kemudian sampai masa dia merdeka. Kemudian masa belum dia merdeka. Belum ada dia merdeka. Hamba tu nak pergi buat haji tak boleh. Nak buat apa tak boleh. Kalau cari harta kaya kemudian dia tersah milik dia hamba. Pasal nyawa dia tu tokai beli. Hartamu hartaku. Mencari ke mana pun nak tak boleh milik. Balik ke tokai juga. Harta hamba. Pasal dia tak boleh bebas. Dia orang beli dia. Bila tokai kata, hei hamba aku merdeka lah engkau. Atau dia tak boleh. Barang siapa yang cukup setahun daripada hamba aku ni merdeka. Bebas. Ya. Jadi, tak duduk situ lah lagi. Tak terukat lah. Dia dah terikat. Nyawa dia terkawal beli. Tokai beli. Yang nak bebas tak boleh. Itu hamba. Kita sini tak ada. Jadi kita hal hamba. Banyak sana tu yang tokai-tokai beli. Orang Habsyi. Orang Afrika Habsyi. Qala Nusannif rahimahullah. Jika berkata seorang yang memelihara beberapa hamba. Padanya pada hamba. Barang siapa qadim. Apa qadim? Umur setahun. Cukup setahun lah tangan aku. Aku beli lama masanya. Daripada aku beli sampai lari setahun dah. Barang siapa qadim daripada hamba aku, maka dia merdeka. Dia kata lagu tu. Kemudian jadi macam mana? Dia tarik. Nescaya merdeka hamba yang ada baginya, bagi mereka daripadanya, pada hamba itu 1 tahun. Merdeka lah. Bebaslah dia. Itu qadim hak baru. Qadim Tuhan. Kita tak ada mula. Qadim baru ni benda lama. Boleh beza antara qadim baru dengan kidam Tuhan. Kidam kita lain, kidam Tuhan lain. Kita pun ada kidam. Kidam kita benda lama. Tahu panggil kidam lah. Kidam Tuhan tak ada mula. Tu dia. Kita hak tu dia ambil. Dan kaul yang sahih harus. Dan kaul yang sahih perkataan ulama yang betul. Jadi harus dikatakan Allah Tuhan yang qadim. Boleh. Itu. Kerana kata harus boleh.
tak haram. Kerana telah waris, telah datang dalam hadis. Yang demikian itu. Harus pada setengah riwayat hadis. Bagaimana riwayat hadis? Ganti awal alif waw. Alif waw. Sifat. Kerana telah waris, telah datang dalam hadis. Yang demikian itu harus pada setengah riwayat ganti awal. Ganti di situ. Ganti awal. Ganti apa? Qadim tu dia tak kata awal tu dia tak kata awal, dia kata al-qadim. Ini payah awal al-qadim. Ganti awal. Tulis itu. Ganti awal yakni di dalam ayat Quran. Yakni di dalam ayat Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ada dalam Quran. Nak cerita. Ambil situ. Ganti awalu yang tersebut dalam Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kemudian dalam hadis yang kata huwal awwalu huwal qadimu. Wal akhir, ganti awal itu ganti dengan kalimah qadim dalam hadis. Bahasa itulah boleh kalau Allah kata qadim. Ada dalam hadis. Ganti awal dalam Quran. Dalam Quran huwal awal wal akhir. Dalam hadis huwal qadimu wal akhir. Boleh. Faham tak? Bagaimana ni? Yakni ganti awal yakni ayat Al-Quran. Huwal awal. Di dalam Quran. Kerana telah waris, telah datang dalam hadis. Demikian itu kalimah qadim itu. Di mana? Pada setengah riwayat hadis. Di mana? Ganti awal. Awal utama mana? Awal dalam Quran. Dalam Quran kita wal awal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kemudian di dalam hadis pula buka tengok. Tang awal itu dia tak kata wal qadimu wal akhiru. Ganti al awal. Boleh. Allah Ta'ala kata qadim kerana ada dalam hadis sebut qadim. Ganti awal. Tu nak cerita satu saja. Ayat Quran tu. Esok ni kata ganti awal utama. Awal tu di mana? Awal dalam ayat Quran. Dan kaul yang tahqiq bahawasanya qadim dan azali itu satu makna keduanya. Qadim hatulah, azali pun yang itulah. Dan kaul yang tahqiq, yang sebenar, bahawasanya qadim dan azali itu satu makna keduanya. Hatulah. Bila kata qadim hatulah, kata azali pun hatulah. Boleh? Yang itulah tu. Telaga biar itulah. Perigi buat itulah. Nyok dengan kelapa. Nyok sudah dapat, kelapa sudah dapat. Qadim sudah dapat, azali hatu. Satu makna. Ada kalau itu. Dan kalau yang tahqiq. Bahawasanya qadim dan azali itu satu makna kedua. Apa dia? Tengok. Iaitu yang tidak permulaan. Hak ada mula. Azali itu. Itu jazat Tuhan semua. Tak ada mula. Qadim azali batu lah tu. Iaitu yang tiada permulaan. Apa makna yang perkara? Yang naat bagi sesuatu yang baru. Kena takdir. Iaitu yang tiada. Jadi perkara yang tidak permulaan. Itulah qadim, itulah azali. Sama ada ia perkara yang maujud seperti zat Allah Ta'ala. Qadim azali. Seperti zat Allah Ta'ala. Dan segala sifatnya yang wujudiyah. Sifat Tuhan. Ada wujudiyah, ada umur iktibariyah. Yang lupa. Seperti zat Allah Ta'ala. Wujudi. Qadim azali. Dan segala sifatnya yang wujudiyah. Yang wujudiyah seperti kodrat rada. Sifat mani itu wujudiyah lah. Qadim azali.
Atau yang makdum pun boleh kata qadim azali. Itulah. Atau yang makdum seperti syarikul bari. Ini yang bahaya. Ini bahaya. Dan ini penting. Tuan-tuan tulis. Atau yang makdum. Di sini. Atau yang makdum. Di sini. Kena. Kita takdir. Di sini kita kena takdir. Mudhaf. Hazah mudhaf dia panggil dalam ilmu nahwu. Di sini kita kena takdir mudhaf. Atau yang makdum yakni ada. Yakni ada bagi yang makdum. Qadim lagi azali. Ada bagi yang makdum, qadim lagi azali. Adapun makdum, adapun yang makdum itu bukannya qadim, bukannya azali. Kerana dia perkara yang mustahil. Ini semua ingat tu. Kalau tu baca tadi, mutatifan, bahaya. Bagaimana ni? Di sini kita kena takdir mudhaf. Atau adam bagi yang makdum. Kerana yang makdum itu bukannya qadim dan azali. Yang qadim ada, azali. Yang azali itu ada, tak ada. Tak ada buta bila. Bukan buta tak. Tak buta. Itu azali. Tak bisu. Itu azali. Buta bisu itu makdum. Nah mustahil. Kalau ikut ibarat ni, mustahil qadim. Kalau mengikut zahir ibarat ini. Boleh itu. Jikalau kita mengikut zahir ibarat ini, jikalau kita mengikut zahir ibarat ini, jadilah mustahil itu qadim. Syarikul bari, azali, qadim. Syarikul bari itu benar mustahil. Boleh. Ikut zahir ibarat ni, mustahil qadim. Kita tak boleh. Kita kena taklim tu. Adam syarikul bari, tak ada syarikul bari tu azali, tak ada tu azali itu. Syarikul bari itu tak pernah. Syarikul bari itu benar mustahil, sudah buta, tuli ni semua tu. Apa syarikul bari lah. Syarik itu kongsi, al-bari itu Tuhan, bu Tuhan, anak Tuhan. Mustahil, benar-benar mustahil orang panggil. Buta, tuli, bisu. Qadim, azali. Yang azali qadimnya tak buta bila. Tuhan tak bisu bila. Tuhan tak lemah bila. Tak tu orang ada. Adam syarikul bari. Itu qadim. Istihalah tu. Istihalah. Satu qadim azali. Istihalah mustahil lah. Mustahil. Bukan qadim azali. Kalau ikut ibarat sini, mustahil qadim lah. Kena peningkan. Atau yang makdum, seperti syarikul bari. Syarikul bari itu azali lah. Jadi, qadim lah tu. Mustahil qadim kalau begitu. Adam syarikul bari. Tak ada syarikul bari itu. Bukan syarikul bari sendiri. Adam dia tu. Dia azali. Kena takdir. Bukan kira dia tu. Bagaimana ni? Ganti awal yakni dengan ayat Quran, iaitu wal awalun. Di sini kita kena takdir mudhaf. Mana? Bukan. Bukan itu. Atau yang makdum ni. Di sini kita kena takdir mudhaf. Atau yang makdum. Atau ada bagi yang makdum pada azali. Adapun makdum bukannya qadim, azali. Bukan azali. Kerana makdum mustahil. Kalau ikut zahir perkataan ini membawa kepada mustahil qadim.
Ikut Zuhair, ikut ibarat tu saya kodim. Adam bagi syarikul bari. Dia kata sini, tengok saya ulang. Bahawa kodim dan azali itu satu makna keluarnya. Apa dia? Iaitu yang tidak permulaan. Benar tak ada mula. Kemudian benar apa? Sama ada benar wujudi atau bukan wujudi. Itu ya. Sama ada benar wujudi, zat Tuhan itu wujudi lah. Kodim azali. Benar yang bukan wujudi, amrun itibari. Syarikul bari, bukan wujudi. Syarikul bari itu bukan wujudi. Kalau itu kodim azali itu. Jadi orang bisa. Sama ada yang wujud seperti zat Allah Ta'ala, kodim azali. Dan segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala yang wujudiyah, kodim azali. Atau jadi benda yang bukan wujudi. Misal benda yang bukan wujudi. Atau yang makdum seperti syarikul bari. Kodim azali. Mustahil kodim. Kalau gitu yang tu, atau Adam yang makdum. Adam dia tu azali. Tak ada mustahil tu azali. Bukan mustahil tu azali. Adam bagi yang makdum tu azali. Makdum tu bukan azali. Bukan kodim, bukan baharu. Bukan mustahil. Boleh semua? Faham ya? Tak faham? Abah. Tak bagi log situ. Esok ada orang baca situ, kamu tanya sikit. Misal apa? Misal kodim azali satu makna. Satu makna lagu sama ada benda tu wujudi kan tak wujudi. Itu benda yang tak nak mula. Tiap-tiap benda yang tak nak mula. Wujudi ke tak wujudi tak boleh. Hak wujudi zat Allah Ta'ala. Sifat-sifat wujudi dia tu. Itu kodim azali. Hak yang bukan wujudi, syarikul bari. Syarikul bari itu azali kodim lah. Kalau kita yang betulnya yang bukan wujudi, Adam syarikul bari itu yang bukan wujudi, itu kodim azali. Syarikul bari bukan kodim azali. Adam dia tu tak ada. Itu mereka benda wujudi amrun itibari. Adam tak amrun itibari, istihalah tak amrun itibari. Boleh tak? Boleh. Ini payah. Itu orang mengaji itu. Dulu dia berebut nak mengaji. Ibarat ini bergaduh. Saya kau dia. Yang aku ambil sini itu dia kata dalam kitab ada. Itu dalam kitab ada tu. Atau Adam atau yang makdum. Benda yang makdum. Apa yang makdum? Benda mustahil. Azali kau dia. Benda wujudi yang makdum. Yang benda wujudi yang kodim azali. Benda wujudi zat Allah Ta'ala. Sifat-sifat wujudi dia ada. Benda yang bukan wujudi kodim azali. Syarikul bari. Syarikul bari itu kodim azali. Boleh. Kasih mata kita mudah. Adam syarikul bari itu yang azali, bukan syarikul bari itu. Kalau Zuhair ibarat ni, saya kodim dia di sini. Dan segala yang mustahil itu. Dan segala yang mustahil wujudnya, yang tak boleh ada wujud. Gitu. Syarikul bari itu syarikul bari dan segala yang mustahil wujudnya. Dan segala yang mustahil wujud, yang dan segala ada. Segala adam yang mustahil wujud. Bukan mustahil wujud. Dan segala yang mustahil wujud, segala adam bagi yang mustahil wujudnya. Itu benar, bukan wujudi. Azali bukan wujudi. Azali mana tu? Adam segala yang mustahil tu. Habis dah tu. Boleh ke dah? Boleh fikir dah? Sampai dah fikir dah? Sampai dah. Boleh semua? Yang jadi mustahil kodim. Ini kata mustahil kodim lah. Tengok ibarat ni dia dah satu dah mustahil kodim. Misal dia kata, kodim dulu. Sama ada wujudi atau amrun itibari. Apa dia? Tiap-tiap benda yang tak ada mula. Tiap-tiap benda yang tak ada mula. Yang tak ada mula yang wujudi zat Tuhan. Ingat sifat wujudi hazard. Tak ada mula. Wujudi. Tak ada mula yang bukan wujudi. Syarikul bari. Tak ada mula. Dia bukan wujudi. Syarikul bari. Amrun itibari. Gitu. Jadi gitu. Kalau gitu, syarikul bari itu tak ada mula. Azali lagi. Syarikul bari. Bukan dia. Syarikul bari. Azali. Ada syarikul bari itu. Bukan dia sendiri itu. Al-syarikul bari itu mustahil. Mustahil bukan dia.
Kodim kan dia baru. Jadi dia mustahil kodim lah. Dia bukan kodim baru benar. Tak ada benar pun. Yang kodim azali itu Adam dia. Tak ada dia. Itu dia dalam bajuri. Waya jiwa. Halal kalah i'tiqad istihalah. Bukan ikut mustahil. Dia bukan akaid. Jadi kembali itu bukan perkara akaid. Jadi kita itu dia kata kita falsafah. Dia kata tak betul falsafah dah. Ya tak surat ni kita gijuk. Atau dia surat mufti. Atau dia Datuk faham mana. Hatta falsafah. Mustahil tak tahu mana. Tenyak sikit. Allah. Terus cerita tentang apa mustahil. Mustahil dengan benar rekaan akal bukan ada benar. Koding pun tak. Kalau koding, mustahil koding, maknanya buta atau mustahil. Kalau koding, mana ada di Tuhan? Ada di Tuhan buta? Tak ada. Kalau baru, mustahil dia baru. Ada sekali buta di Tuhan, pasal celek balik? Tak juga. Tak apa satu. Rekaan akal dia. Yang kita dikira ada benar, tak ada benar tu. Tu isyalah apa ni? Tak ada benar tu. Dia kalah lagi. Dan segala yang mustahil wujudnya Adam bagi segala yang mustahil wujud. Nah itu semua tu Azali. Habis kata. Dan kata setengah ulama. Qadim itu tertentu dengan barang yang wujud jua. Jadi kata qadim itu benda wujudi saja. Macam zat Tuhan sifat-sifat ma'ani itu. Itu qadim. Khas pada wujudi. Tadi umum. Wujudi tak lori. Ya satu makna. Dan kata setengah ulama. Qadim itu tertentu dengan barang yang mawujud jua. Mawujud saja. Boleh kata qadim. Dan. Ada dan. Sifat. Dan azali. Dan azali itu umum. Umum mana? Mencapaikan keduanya. Wujudi bukan wujudi. Sebut azali itu hak wujudi pun tak apa, hak tak wujudi pun tak apa. Sebut qadim hak pada wujudi. Dan azali itu umum. Apa makna umum? Sama ada wujudi bukan wujudi. Mencapaikan keduanya. Wujudi tak wujudi masuk lekah. Itu mana mencapai. Masuk lekah. Maka berhimpun keduanya. Azali dengan qadim. Pada yang mawujud. Maka berhimpun keduanya qadim azali berhimpun pada benda yang mawujud. Itu pada yang mawujud. Bila kata benda tu mawujud, dah ada qadim, ada azali di situ. Maka berhimpun keduanya qadim azali. Berhimpun di mana? Pada yang mawujud. Apa dia yang mawujud? Iaitu zat Allah Ta'ala. Qadim ada situ, azali pun ada di situ. Dan segala sifatnya, sifat Tuhan yang wujudiyah. Qadim pun di situ, azali pun di situ. Jadi, kemudian, seperti kodrat, wujudi. Dan iradah, dan ilmu. Itu qadim, azali, perkara itu. Ketinggalanlah oleh azali. Mana ketinggalan terasinglah. Mana ketinggalan. Yang orang panggil umum khusus. Umum khusus. Hatta hadafi maddatin wahid wa tanfaridu kullu minhuma fi maddatin ukhra. Dan ketinggalanlah, terasinglah oleh azali. Terasing di mana? Pada yang ma'dum. Jadi kalau ma'dum tu qadim tak masuk. Itu khas pada azali saja. Azali masuk belakang. Sebut azali qadim pun masuk. Itu sebut azali itu wujudi pun masuk. Bukan wujudi pun masuk. Sebut qadim khas pada wujudi saja. Sebut azali masuk belakang. Dan ketinggalanlah oleh azali. Apabila kita khas wujudi qadim, azali tak masuk dah. Pada yang ma'dum. Pada yang ma'dum ni jaga. Lagu tadi ya. Dan ketinggalanlah oleh azali pada yang ma'dum. Yang ni pada Adam bagi yang ma'dum. Seperti yang telah lalu. Pada yang ma'dum, pada Adam, bagi yang ma'dum. Kerana mustahil bukannya qadim. Pada tadi kan? Seperti yang telah lalu. Pada Adam, bagi yang ma'dum. Kerana mustahil itu bukan qadim azali.
Bukan qadim dan azali seperti telah lalu. Seperti Syariful Bari. Adam Syariful Bari itu azali. Adam Syariful Azali itu azali. Adam dia itu azali. Syariful Bari bukan qadim, bukan azali. Bukan baru. Syariful Bari itu, tulis juga di situ. Syariful Bari itu bukan qadim, bukan azali, dan bukannya baru. Syariful Bari itu apa? Syarif kongsi. Al-Bari Tuhan. Bari-bari al-Bari'u al-Musawwiru. Lau anzalna hadzal Qur'an wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Jadi nama Tuhan itu Al-Bari. Syariful Bari, syarif bagi Tuhan Al-Bari. Al-Bari Tuhan yang menjadikan makhluk. Apa tulisannya Syariful Bari? Syariful Bari ialah kongsi Tuhan. Itu bukannya azali, bukannya qadim, dan bukannya baru. Demikian, begitulah kesemuanya. Perkara-perkara yang mustahil. Begitulah kesemuanya. Perkara-perkara yang mustahil. Ingat tahu. Begitulah kesemua perkara mustahil, bukan qadim, bukan azali, bukan baru. Qadim bukan, azali bukan, baru bukan. Kalau gitu nak tambah. Amrun i'tibari ikhtira'i. Mustahil itu amrun i'tibari ikhtira'i. Ya. Qala musannaf rahimahullah wal baqa'u, yang ketiga pula. Wujud, tidak, baqa'. Wal baqa'u artinya kekal. Apa makna kekal? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Gitu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap perkara akan binasa illa wajhah, melainkan muka Tuhan. Tak binasa, kekal, baqa'. Apa maksud dengan muka? Wajib takwil. Dengan ikut Wahhabi. Ini kata Tuhan ada hidung, ada mulut, ada mata. Maksud dengan muka zat. Habis masalah. Dia bukan ada muka hidung. Zat diri dia tu. Diri dia tu dalam tanpa, mana kita nak tahu? Takwil. Kita ahli sunnah wal jamaah, ayat-ayat mutasyabihah wajib takwil. Jangan ikut zahir. Tengok daripada puca nak jadi murtad, at-tamassuk bi zawahir kitab was sunnah. Berpegang dengan zahir Quran dan hadis. Bawa pada kufur. Ikut zahir. Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan kamu. Apa maksud dengan tangan? Berat. Jari, ada kuku, sama. Anu kata laisa kamitslihi syai'. Tak jenggot kan? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sama Tuhan satu. Ni ada tangan sama dengan kita. Ada wajib takwil. Ini ayat ni memang ayat Quran. Tapi kena takwil, takwil guna. Ya Allah wa qaidin qudratullah. Kudrat Tuhan lebih tinggi pada kudrat kamu, bukan tangan. Kekuasaan itu lebih kuat pada kuasa kamu. Kamu tak kuasa. Sudah. Itu takwil kita Asy'ari. Kalau salah pun takwil juga. Dia takwil juga. Jadi kata salah kata takwil ikut zahir. Wahabi ikut zahir itu. Satu Wahabi salah Asy'ari. Dia takwil juga. Yadullah wa qaidihim. Yadun yaliku bi jalalati. Takwil umum, bukan takwil khusus. Jadi takwil umum. Yadun yaliku bi jalalati. Tangan yang layak dengan dia. Tangan aku ni tak layak. Ada kuku tak layak dengan dia. Itu tangan yang layak dengan dia macam mana? Mana kita nak tahu? Tapi takwil ke? Jadi takwil ijmali. Hak kita ni takwil tafsili. Tak kalah. Jadi Ali yang mula takwil dulu. Mula-mula takwil dulu. Wajib alif, mana takwil ubah lagu lain. Yang ikut zahir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman jadi mubtada. Istawa fi'il madhi.
Jumlah menjadi khabar. Ar-Rahman bermula Tuhan yang rahmat. Istawa duk sama ia atas harap. Duk sila ni. Orang Kelantan kata duk sila ni. Ada guru hurai gitu. Ada. Dalam gesek kita dengar dalam gesek. Dalam gesek ada. Tuhan kita duk sila ni atas harap. Benar. Benar. Dia bukan benar. Aina Zaidun fiddah. Aina al-ma' fil kawzi. Benar. Zaid dalam rumah. Zaid itu benar. Ini. Air dalam kendihan. Air itu benar. Aina Allah fil arsy. Benar. Jadi itu kata Mujassimah. Orang ikat Tuhan itu berjisik. Dia bukan benar. Itu ayat. Imam Ahmad bin Ahmad. Orang tanya. Dia duk hurai Ar-Rahman. Syekh. Maksud Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Dia tunduk. Dia bangkit, dia jawab. Al-istiwa ghairu majhul. Begitu. Al-istiwa ghairu majhul. Wal kaif ghairu ma'qul. Wal imamu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Itu jawapannya. Al-istiwa ghairu majhul. Tuhan duduk sama atas dan bukan majhul. Ada dalam Quran. Istawa. Wal kaif ghairu ma'qul. Kaifiat duduk tak dapat dengar. Bukan duduk sila lagu ni lah. Duduk yang layak dengan dia. Tak boleh juga. Tak boleh dah. Duduk layak dengan dia. Duduk ni tak layak dengan dia. Dia bukan jirit. Wal-kaif ghairu ma'qul. Wasu'alu anhu bid'atun. Soal tu bid'ah. Orang tak tanya dulu. Wal imamu bihi wajibun. Beriman wajib ayat Quran. Jawab Imam Ahmad bin Hanbal. Di Madinah. Mula-mula buka Universiti Madinah. Budak-budak Suria, budak Yaman, yang banyak sekali orang Arab Sunni kita. Mari Madinah. Sejak Saudi buat ijtihad. Buka. Diterima antara bangsa, marilah. Dia bagi beasiswa semua dengan tempat duduk dengan form. Berdua-dua pakat mari mengaji. Pensyarah Wahabi. Next. Baca ayat dulu lah. Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Budak-budak kita Sunni semua. Banyak. Makin satu budak. Syekh. Asma'ni kalimat. Maaf, aku nak tanya lagi. Al-arsy min sawaha. Siapa buat arsy? Huwa subhanahu wa ta'ala sawi. Baik, qabla huwa sawi al-arsy fin mahallu. Belum dia buat arsy duduk mana? Mula. Kata Tuhan duduk atas arsy. Tuhan tak nak mula. Arsy tu dia buat. Siapa dia buat arsy? Budak tu tanya. Dia kata Tuhan nak buat. Sebelum dia buat arsy, dia duduk di mana? Mula. Fil hawa. Duduk di angin. Al-hawa min sawa. Siapa buat angin? Mula. Sampai ke mudik. Mudik mari. Budak-budak ni pulau tika balik. Ini menyesak orang. Jadi biar tak menyesak orang. Punya nak pakai tu. Mereka menggigit gerdan semua tu. Semua Pak Wahabi kata lah ni. Kita Malaysia pun banyak jadi Wahabi. Ni hak syari kita ni. Dalam masjid muka. Kawan saya. Yang kepala Wahabi. Saya satu bukan dijabah. Madudin tu. Anak tunggu saya lah tu. Anak saya tu. Duduk rumah saya. Hidup bangun situ lah. Dia yang kepala Wahabi. Bila kita pergi, dia pergi telefon. Makan si dia. Okey, kita pergi. Panggil macam ni. Kau temu ni, Mak. Pergi ke Malaysia tak pergi. Dia malu. Duduk ke Kuala Lumpur. Dia layak. Nak pergi jadi Wahabi. Ya, kalau dia dapat banyak. Ayah dia mati. Tunggu kita. Jadi, anak-anak kerajaan Saudi. Nak cari makan bayar. Ngerana. Tunggu ayah ada. Asyam ada lagi. Syahsan. Syahsan pergi berjumpa dengan Malik Saud. Syah. Minta ke Malik Saud tuanku. Dia kata, tunggu yang pengajar masjid itu sudah meninggal dunia. Anak-anak dia kerajaan Saudi susah cari makan. Tolonglah sikit. Kerajaan Saudi kata, tak apalah. Panggil anak lagi. Mak, berdua bagi-bagi jawatan Mufattish Masjidil Haram. Gaji 30,000 sebulan. Oh. 30,000 sebulan gaji. Syaratnya Wahabi. Dia Mufattish Muragih, pemerhati, pemantau dalam masjid. Jadi, siapa mengajar orang Jawa kita mengajar hal lagu ni, tangkap. Dia bagi kitab ajar Wahabi semua. Dia lah edar kitab. Pada kita siapa kawan kita.
Kalau Wahabi kali. Anu langit. Ada langit. Ingat tu, mau pergi mengaji di luar, dia jangan bawa balik. Siapa pergi mengaji di luar tu? Tu Muslim saya tu itu. Habis. Dia kita faham nak pergi Jordan, orang bagi tawaran dah. Kata Muslim, di sana nak cerita wikmu, dia gedung barang, macam gedung barang, ada belakang. Tak terpilih, mau alih barang tak laku sini, jagalah. Tak kenal lagi. Mungkin mengaji di petani tu, dia mengaji di petani, tak tahu. Oh, di sana tak apa lah. Ni tebet-tebet sini pergi sana, tak kena pilih barang lagi. Ni balik barang tak laku ya. Begaduh sekali, dia tak nak beli. Faham tak? Tu. Pergi mengaji di luar, dia ingat, jangan boleh Wahabi. Wahabi bukan laku di sini. Bukan hak kita. Nah, ni banyak jadi Wahabi. Wahabi tu Pulau Pinang, kita ada mengajar. Tapi tak apa, ada masjid batu je. Abu. Dia mengaji kata dia. Dia ada tikam batu ni. Hai. Mereka ikut sana, kuliah. Jangan dulu Wahabi. Macam kau kata kawasan Raja Arab tu, kawasan bangsa Hambali dia nak tu. Tak apa. Bukan akidah. Furuk. Ini usul. Dia kira usul. Buat usul bukan buat furuk. Buat usul tak boleh. Lagi satu yang buat furuk tak buat. Ikut Imam Mujtahid. Tadi kena bukan boleh ikut orang. Dia nak klik tak boleh. Masing-masing fikir. Faham lah. Jangan ikut Wahabi. Mau pergi majlis di luar. Pergi mengaji tak buat lah. Ambil hadis. Baca hadis. Baca alam. Balarah. Ma'ani. Arut. Semua tu kawafi. Mengaji. Tak apa. Nahu saraf mengaji. Tak apa. Tak tu tak gaduh. Tak khilaf. Jadi. Bak khilaf tauhid ni yang muntah. Ngaji mendengar sudah dia. Mencari hak lain. Dia mengaji di Yaman. Yaman tu berbelah bagi dalam. Tidak semua mengaji di sana. Di Iraq yang baik sekali. Ilmu ni semua timbul situ. Ni Hasan Asy'ari itu semua orang Iraq. Sunni kita situ yang banyak. Betul mereka hancur ni. Yang kita sesat. Nanti sama usul asal ilmu ni. Itu hak Wahabi dia. Kami dulu. Masa Syari'aun. Raja yang merintah Mekah tu. Turki. Satu raja Turki pada haji kita. Ulama-ulama ni musim Maulud Rasul, ulama-ulama. Dia panggil semua ulama. Bagi surat rasmi, dia turun Masjid Haram. Raja sendiri panggil. Hampa-hamparan buat majlis cukup elok. Salawat ke Nabi. Marhaban. Jadi semua ulama segenok buat perhiasan, makanan, macam-macam makanan. Belarak daripada Masjid Haram bagus salam pergi sampai Saniyatul Wada. Malam. Tala'al fadrun alaina. Ulama ni. Min Saniyatil Wada'i. Saniyatul Wada. Pergi sampai sana balik. Masuk Masjid Haram. Jamu makanan. Bagi jubah seorang selai. Bagi duit. Bagi ulama. Lah ni jangan buat. Akak. Beda. Mana boleh buat mulut. Mulut Nabi takak. Itu habis. Kalau betul tu Wahabi tu, mau ingat saja kalau mungkin penuh. Jenis tu, baca doa ni, tengok dia sudah sembahyang. Kalau itu sana itu puhuk ke. Idza kunti salat fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard. Bila sudah sunat intashiru qulubu amake. Ada doa dah. Tengok nak berziarah Nabi lari. Tu tengok malam-malam ada tunjuk. Mana boleh masuk lah. Dulu boleh masuk dekat. Lah ni boleh je dah. Tak boleh hormat ke Nabi. Oh, dia tunjuk mana-mana. Di mana? Maka Nabi mana boleh masuk? Atau di Muntazam mana boleh masuk? Wahabi punya tu. Qala al-Sunnah rahimahullah. Wal baqa. Ingat tu, Wahabi. Versi kita Sunni. Nabi kata 73 puak. Puak aku. Masa Nabi kata, iftarqat ummati. Bercerai-cerai puak aku 73. Satu yang betul. Sahabat tanya, ya Rasulullah yang mana? Ahli sunnah wal jamaah. Kulluhum finnar. Dan itu susah. Menyengai. Kalau mungkin mengaji luar menyengai. Bak tauhid menyengai ikut mereka. Ikut hal sunni kita ni. Bak lain tak apa. Bak lain ikut lah. Tauhid ini. Wal baqaw. Artinya kekal. Dan hakikatnya, hakikat baqaw pada Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak kesudahan bagi wujudnya
ada tak habis-habis. Orang panggil kekal lah. Itu ada sedia. Dan hakikatnya hakikat baqa pada hak Allah Ta'ala ni, pada zat Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Tiada kesudahannya bagi wujudnya, wujud sampai bila-bila. Itu ada. Itu orang panggil kekal. Wujud tak habis. Kita ni ada, tak ada, mati. Ada, tak ada, mati. Dia ada, tak habis-habis. Jadi, dia ada kesudahan bagi wujudnya. Apa itu? Dengan makna. Itu nak taswir. Nak bikin apa lagi? Dengan makna bahawasanya tidak dihubungi zatnya oleh tiada. Zat dia tak hubung dengan tak ada. Kita ada, lepas ada, mati. Hubung dengan tak ada. Dunia ni pun ada, lepas ada, meletup kiamat, tak ada. Tuhan, dia ada situ. Tak menghubungi, tak bersakut dengan tak ada. Dia ada sampai bila-bila. Itulah orang panggil baqa. Dan dikatakan baqa itu dengan makna kekal. Kemudian daripada binasa segala hambanya. Dan dikatakan baqa. Mana dikata ditakrif. Ada juga orang takrif baqa. Dan dikatakan baqa itu, ditakrifkan makna baqa itu. Takrif apa nak? Dengan makna kekal. Kemudian daripada binasa segala hambanya. Dia duduk kekal juga. Maka bukan itu makna kekal. Kemudian pada binasa hamba itu dikehendak di sini pada baqa Tuhan. Di sini masalah baqa Tuhan kalau begitu. Baqa Tuhan apa dia? Ketidaksesudahan bagi wujud. Wujud tak habis sudahlah. Wujud berpanjangan tak susuk. Boleh baqa. Dalil tak ada lagi. Yang keempat, wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ini bahasan panjang. Ini bahasan panjang. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dengan yang baru. Tuhan tak sama dengan yang baru. Salah satu daripada sifat Tuhan. Dia tak sama dengan makhluk. Hawadis makhluk lah. Kemudian, kita nak hukum. Kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Kita kena kenal dengan makhluk ni. Al-hukmu bisyai'. Asal tu kena mengaji pula. Jadi, kita nak hukum kata Tuhan tak lemah. Lemah kita tak kenal dulu. Aku tahu dah lemah. Nama saya kita tasawuf. Kita hukum kata tak ada di Tuhan. Bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian makhluk. Dengan sekalian benda-benda baru. Benda baru mungkin ada. Titik. Kena kaji. Hak ni nama apa? Hak ni Arab, hak ni Jirim, hak ni Juha Pirik, hak ni Juha Jirim, hak ni Juha Juha Mujarrad. Hak nak tahu. Juha Mujarrad, Juha Pirik, Juha Jirim, Jisim. Tahu semua. Tuhan bukan macam benda ni. Tahqiq. Tahu dah tahqiq. Kita hukum kena. Ni kita tak kenal habis makhluk ni. Kaji pun habis makhluk. Kalau kita kenal semua, ini semua Tuhan tak ada. Kemudian bersalahan Allah Ta'ala tentang segala baharu. Baharu dengan apa? Makhluk lah. Belum pada ada baharu ni. Tuhan ada lagi. Tuhan belum ada makhluk ni. Masa tu dia bersalahan tak? Nak bersalahan dengan siapa? Kalau nak sama dengan siapa? Kalau tak sama dengan siapa? Mereka berarti. Kesalahan Allah Ta'ala dengan segala baharu. Baharu ni belum baru timur. Dia dulu lagi. Belum timur baharu ni. Dia bersalahan ke tak? Kalau nak bersalahan siapa? Benar tak ada. Usahakan ada lagu dia. Kalau nak sama dengan siapa? Benar tak ada. Kalau gitu lagu benar tu pun. Dia kira apa hatu dia. Kira keadaan sudah lah. Ada tu. Kira apa hatu dia. Kira keadaan sudah lah. Oh kalau begitu sifat tu baru ada lah. Kata sifat Tuhan kodim. Mukhalafah baru timbul sekat baru ya. Dulu tak ada lah. Tak kebala semua. Faham ke tak? Bersalahan sediakanlah. Sediakanlah dengan siapa? Tak ada benar lagi. Tak ada apa satu lagi.
Kalau sama dengan siapa? Tak sama dengan siapa. Kalau kita bersalah, cakap ada baru. Akhirnya sekarang ni sudah. Oh, kalau gitu dulu pada tu tak ada sifat mukhalafah. Sifat mukhalafah baru timbul. Ya. Kan sifat Tuhan tu kuat semua. Lagi akan datang kita bahas. Berhenti sekali dulu. Kemudian kata mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.